Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk elemen reka bentuk pembelajaran bermakna 6C. Kumpulan kami terdiri daripada saya Yumni Sabila binti Abdul Rahman dan juga sahabat saya Akli Riana binti Ramli. Okey, kita tengok elemen reka bentuk pembelajaran bermakna 6C ada 4 elemen, ada 4 perkara model reka bentuk. Yang pertama ialah rakan pembelajaran, yang kedua ialah persekitaran pembelajaran, yang ketiga memanfaatkan kemudahan digital dan yang keempat ialah amalan pedagogi. Yang pertama ialah kita tengok kepada rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran ni bermaksud iaitu berperanan sebagai penggerak ataupun pendorong pembelajaran. Yang kedua ialah mewujudkan matlamat dan hasrat pembelajaran yang telus dalam perkongsian dengan pelajar dan keluarga. Yang ketiga, gunakan proses kerjasama yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapai kejayaan. Yang keempat, perubahan dalam struktur perhubungan antara murid, guru, keluarga dan komuniti. Okey, rakan pembelajaran ni seperti yang kita tahu ialah sekiranya suasana dalam pembelajaran dan kita sendiri berkomunikasi dan kita juga bersaing dengan kawan yang mempunyai nilai yang positif, yang mana mereka juga turut suka belajar, maka secara tidak langsung rakan sebaya itu akan berperanan sebagai penggerak kepada kita yang malas menjadi kepada rajin untuk belajar. Okey, seterusnya ialah contohlah kalau dalam suasana dalam kelas, contoh cikgu memberi satu projek yang melibatkan kolaboratif ataupun kooperatif antara satu sama lain. Jadi sekiranya kita dan kawan-kawan dalam kumpulan dapat bekerjasama dengan melakukan tugasan tersebut mengikut langkah-langkah yang telah disediakan oleh guru, maka akan terhasillah suatu projek yang berjaya dan tercapai objektifnya. Sebab itulah hubungan antara murid, rakan sebaya, guru dan keluarga sangat penting untuk menjayakan pembelajaran dan juga pengajaran. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Yang kedua ialah elemen persekitaran pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akli Riana binti Ramli akan menyambung pembentangan daripada kawan saya. Okey, elemen reka bentuk pembelajaran yang kedua ialah persekitaran pembelajaran. Okey, persekitaran pembelajaran yang kondusif diperlukan untuk merangsang proses PDP supaya proses PDP dapat dijalankan dengan sempurna. Okey, di sini juga pelajar perlu kreatif memanfaatkan masa dan peluang yang ada. Okey, dari segi persekitaran pembelajaran, guru perlulah menyediakan persekitaran pembelajaran interaktif dan berpusatkan murid. Okey, guru juga perlu menggunakan pelbagai kaedah dan alat dan proses yang sesuai untuk menilai kebolehan murid, bakat dan keperluan akademik. Okey, guru juga perlu membina iklim dan budaya pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Maksudnya, contohnya proses PDP tidak hanya berlaku dalam kelas, ianya dapat dilakukan di luar bilik belajar atau di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya untuk membina proses kerjasama dan kemahiran sosial. Okey, murid juga perlu menggunakan suara untuk reka bentuk pembelajaran. Okey, guru juga perlu menggunakan strategi untuk penglibatan murid dan mendorong mereka memacu pembelajaran bermakna. Seterusnya, guru perlulah menggunakan strategi untuk membina perkongsian dengan pelajar dan keluarga. Seterusnya saya sambung kepada yang ketiga ialah memanfaatkan kemudahan digital. Okey, yang mana mendorong murid untuk mengakses teknologi digital untuk membolehkan maklum balas pembelajaran yang tepat pada masanya. Yang kedua ialah membolehkan pembelajaran bila-bila masa ataupun di mana sahaja dengan mana-mana murid melalui kemudahan digital. Okey, sekiranya
Kemudahan digital ni dia banyak kelebihan dia. Contohnya tak kisah. Contohlah kalau sebelum ni kan kita pernah PKP kan, di mana walaupun kita berada di rumah, tapi guru-guru dan murid-murid boleh mengakses teknologi, kemudahan teknologi yang disediakan untuk memperolehi ilmu ataupun maklumat yang akan disampaikan oleh guru lah. Lepas tu kemudahan digital ni dia tak kisah berlaku di mana-mana saja pada bila-bila masa. Contohnya seorang guru tu boleh memberi kerja sekolah pada waktu petang, dan murid juga anytime je boleh menyiapkan kerja tersebut. Okey, yang ketiga ialah menyediakan mood fleksibel selaras dengan keperluan pembelajaran individu dan kumpulan. Okey, contohlah kadang-kadang guru di dalam kelas tak sempat nak memberi banyak latihan. Jadi sebab dengan adanya kemudahan digital, murid-murid dapat mengakses internet untuk mencari maklumat-maklumat yang diperlukan oleh guru, ataupun guru sendiri dapat memberikan latihan melalui talian. Contohnya dalam aplikasi Google Classroom, boleh bertemu dengan murid melalui Google Meet. Secara tak langsung pelajar tu bukan sahaja mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran di dalam kelas saja, malah berada di rumah juga mereka boleh mengakses maklumat. Okey, seterusnya ialah menggunakan kemudahan digital untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi. Okey, kalau kita tengokkan murid-murid sekarang dia lebih kepada kemudahan digital. Sekiranya kita menggunakan aplikasi-aplikasi internet yang ada di negara kita ni, kadang-kadang kalau kita tengok murid-murid ni sangat suka dan sangat tertarik dan mudah memahami. Contohlah dalam kelas saya sendiri, contohnya dalam subjek ibadat, contohnya dari segi puasa. Kadang-kadang kalau kita cerita hanya secara teori dan tiada gambaran, tiada slide, tiada video, kadang-kadang murid ni dia sangat bosan, dia tak boleh terima, dia mengantuk. Tapi kalau dengan adanya kemudahan internet, dengan adanya pembelajaran menggunakan slideshow, menggunakan video, murid-murid sendiri akan tertarik dan juga berminat untuk mendengar dan untuk mempelajari tajuk tersebut. Okey, mendorong inovasi murid menggunakan digital untuk pembelajaran bermakna itu mencipta pengetahuan baru. Okey, secara tak langsung, contohlah kalau kita menggalakkan murid untuk menggunakan Google Classroom, kita menggalakkan murid untuk menyediakan slide PowerPoint, menyebabkan mereka tu terdorong untuk melakukan sesuatu inovasi yang baru yang kadang-kadang kita tak terfikir pun kalau kita hanya menggunakan pengajaran secara tradisional. Okey, seterusnya saya serahkan semula kepada kawan saya untuk elemen yang terakhir. Okey, seterusnya kita tengok elemen reka bentuk pembelajaran keempat, iaitu amalan pedagogi. Okey, sebagai seorang guru abad ke-21, amalan pedagogi mestilah terkini dan menarik semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Okey, dari segi amalan pedagogi, reka bentuk tugasan dan proses pembelajaran menggunakan model yang terbukti melalui penyelidikan yang akan melibatkan kemahiran berfikir. Okey, juga memberi peluang dan ruang kepada murid untuk membuat pilihan bagi meningkatkan penlibatan dan motivasi. Maksudnya, pelajar tidak lagi dibimbing, tetapi mereka didorong untuk memastikan PDP tercapai. Ini bermakna PDP berlaku secara berpusatkan pelajar. Okey, seterusnya melibatkan pelajar dalam refleksi kendiri dan menerima maklum balas untuk mempromosi metakognitif. Okey, dan yang terakhir sekali, menggunakan pelbagai strategi pentaksiran dan maklum balas. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.